أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tajuk baru ni, ma yajibu fihi ta'alluquhuma bimahzufin. Apa yang mewajibkan ta'alluq jar majrur ataupun zaraf bimahzufin dengan satu kalimah yang dihazafkan. Maksudnya kita ada inda, contohnya inda Zaidin, ataupun fi al-bait, di rumah. So ni zaraf kan, inda ni zaraf, fi ni harfu jar, so jar ni majrur dengan majrur dia. Setiap zaraf dengan jar majrur mesti ada muta'alliq dengan something. Muta'alliq sini, ni muta'alliq dia. Mana ada kalanya muta'alliq dia tu kosong kan, kosong. Jadi kosong tu sebenarnya ialah yang dihazafkan, mahzuf. Tapi kes kita sekarang ni kes wajib. Kita tak boleh bubuh. Tak boleh kita kata ana inda Zaidin. Aku ada di sisi Zaid. Ana inda Zaidin. So ni zaraf kan? Ini mubtada. So dia kata inda ni perlu bermuta'alliq dengan something. Dari segi terjemahan tu okey dah, kita kata ini aku ada di sisi Zaid. Tapi dari segi struktur asal dia, zaraf ni dia mesti terikat dengan something kan. Zaraf dengan jar majrur ni dia tak boleh diri sendiri lah. Zaraf ni bekas je, bekas. So bekas ni mesti ada stadium kan, stadium. Tak ada mana stadium kalau tak ada pemain. Gitulah maksud dia. Kalau fi ni, fil bait ni kan, so dia macam tali penyambung. So, tak ada mana tali tu, kalau tali tu tak buat apa-apa tali. Tak ada mana tali tu. So mesti kena tambak-tambak dia kan, digunakan untuk tambak something. So penambatan itu ataupun adanya pemain itu, inilah yang dikatakan muta'allaq dia. Muta'allaq dia. So inda ni dia stadium. Tempat kan, di. So mesti ada something lah sini. Yang ni fil bait. So ana sama juga. Aku di rumah. Ana fil bait. So mesti ada something sini. So ada di kalanya yang ta'alluq dia ni wajib. Wajib dihazafkan. Tak boleh. Orang Arab memang tak sebut pun. Kalau kita terjemah ni, saya berada kan. Saya berada di rumah. So berada tu tidak boleh dizahirkan dalam kalam Arab. Wajib. So tak boleh kita kata situ ana kainun fil bait. Ataupun ana maujudun. Aku berada di rumah. Fil bait. So perkataan maujudun kainun ni tidak boleh disebut. Ini dikatakan jar majrur yang bermuta'alliq dengan something mahzuf yang wajib dihazafkan. Sekarang ni dia nak kemukakan kepada kita beberapa tempat yang wajib tidak boleh disebut muta'allaq dia. So muta'allaq ini maksudnya muta'allaq yang umum lah. Yang umum kan istaqarra, mana umum, mana yang menunjukkan mana wujud, berada. Istaqarra, hasala, sabata. So masing-masing ini madhi kan.
So kalau kita buat dalam bentuk isim fa'il, mustaqirrun. Hasala hasilun. Sabata sabitun. Jadi makna umum dia ni makna kewujudan. Berada lah macam tadi. Saya berada di sisi, saya berada di rumah. Okey ya? So wahuwa, tempat yang hazaf ni wajib dihazafkan samaniyatun. Ada 8 tempat. Yang pertama, ahaduha an yaqa'a, semua ni sebut dua-dua, semua ni sebut dua-dua refer kepada zaraf dengan jar majrur. Jar wa majrur. Yaqa'a, jar dengan zaraf tadi, jar majrur dengan zaraf terletak sebagai sifat. Terletak sebagai sifat kepada isim lah. Nahwu au kasayyibin minas sama. Cuba tengok ayat bawah ni ada tak? Nombor 4. So sayyibin maksud dia matar. Tapi maksud sini orang munafik lah. Maksud sini orang munafik. So orang munafik itu seperti orang yang ka ashabin matar. Yanzilu. Seperti hujan yang turun daripada langit. Langit dia masuk sini awan lah. Fihi, dalam awan tu ada kegelapan. Zulumat. Yang pekat. Kemudian ada petir pula kan. Ra'dun. Ada cahaya. Ada kilap pula. Bark. Okey. Sekarang ni i'rab dia. Minas sama' ni. Ni jar dengan majrur. Milik siapa ni? Milik sayyib. Maksudnya dia ada hubungan dengan sayyib. Zan tak boleh sebut sini. Maknanya hujan tadi, hujan yang kewujudan hujan tu kainin kan? Hujan tu wujud dia daripada langit. Hujan kainin minas sama. So kalau kita bubuh kainin, ni kasayyibin kainin. Bubuhlah apa-apa, kainin ke, hasilin ke, sabitin ke. Kan? Bubuh apa-apa pun daripada langit. Minas sama. Jadi ini kan isim. Ini kan sifat. So ini kata sifat kepada sayyid. Artinya minas sama' ni bermuta'alliq dengan kata sifat. Atau dengan kata lain, kalau kita tak nak pakai dan wajib dihazafkan kan. So bila dia wajib dihazafkan, so kita ganti ya. Ka ini ni sifat ni, kita ganti dia aja. Minas sama'. Sebab tu dia sebut sini, dia jadi sifat. Dia jadi sifat kepada isim ni. Bila dia jadi sifat, maksudnya tak boleh dizahirkan muta'allaq dia. Yang ni, qa'in ni tak boleh kita masukkan. Andaian boleh. Kalau kita zahirkan masukkan dalam penulisan, salah. Ataupun dalam percakapan. Yang kedua, as-sani. An yaqa'a, zaraf ataupun jar majrur, terletak wujud dia tu sebagai hal. Halan. Ini jelaslah kalau sifat mestilah isim tu nakirah kan. Kalau hal mestilah isim yang dia sifatkan itu makrifah. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka keluarlah Qarun bersama dengan kaumnya. Ala qaumihi fi zinatihi. Dalam perhiasannya. So dia keluar. Sini ada huwa kan. Dalam tu ada huwa. Ini makrifah lah. Jadi sifat kepada huwa ni
keluar dalam keadaan dia bersama dengan fi kan mana ma'azinatihi. Dia keluar bersama dengan perhiasan dia. Keluar di hadapan rakyat lah. So ni jar majrur kan. So jar majrur kalau kita kata dia mensifatkan huwa dalam tu, so mestilah dia akan jadi kainan. Sebab sini makrifah kan. Mesti dalam keadaan kainan. Kainan. So dia keluar dalam keadaan dia tu bersama dengan perhiasannya. So kainan ni hubungan dia dengan huwa hal kan. Dan tak boleh dizahirkan. So yang akan mengambil peranan hal ni ialah fi zinatihi. So dia kata an yaqa'a halan, dia jadi hal. Dia jadi hal artinya dia bermuta'alliq dengan hal sebenar yang dihazafkan. Okey, cuba tengok pada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qauluhu subhanahu wa ta'ala falamma ra'ahu mustaqirran indahu faza'ama ibnu Athiyyah anna mustaqirran huwa al-muta'allaqu alladhi yuqaddaru fi amsalihi qad zahara. Jadi nampak sini confuse sikit kan? Sebab ada perkataan mustaqirrun ni. Mustaqirrun ni termasuk kalimah-kalimah yang umum yang kita jadikan tempat bermuta'alliqnya jar majrur dengan zaraf kan? Macam kainun, mustaqirrun, sabitun, hasilun, maujudun. Okey, boleh tak sini? Seolah-olah kan kalau yang ni tak ada. Falamma ra'ahu. Apabila Nabi Sulaiman tengok singgasana tu ada depan dia. Singgasana Balqis tu ada sini. Arsh ada depan dia. So mustaqirran ni berada di depannya kan? So sepatutnya falamma ra'ahu indahu lah kan? Apabila dia melihatnya ada di sisi dia. So tak perlu lagi mustaqirran. Sedangkan kita kata wajib tadi kan? Wajib dihazafkan. Tapi kenapa dia wujudkan di sini? Kenapa ada? Jadi dia kata Ibnu Athiyyah berpendapat, Ibnu Athiyyah tafsir dia Al-Muharrar Al-Wajiz fi tafsir Kitab Al-Aziz. Meninggal 542. Abu Muhammad Abdul Haq bin Ghalib, ulama Andalusi juga. So dia berpendapat anna mustaqirran ni huwa al-muta'allaq. Dialah muta'allaq maknanya tempat milik indahu. Alladhi yuqaddaru fi amsali. Yang biasanya kita takdirkan kan? Kalau kosong kita takdirkan. So kalau falamma ra'ahu saja, falamma ra'ahu indahu, bukankah kita akan takdirkan mustaqirran? Tapi kali ni dia kata qad zahara. Timbul dah hari ni. Macam mana tu? So Ibn Kashaf tak betul ni. Kan? Sebab mustaqirran di sini bukan milik yang sini, bukan makna sini. So makna situ makna tak bergerak. So was-sawabu yang betulnya ialah ma qalahu Abul Baqa. Apa yang diperkatakan oleh Abul Baqa. So Abu Baqa ni ulama yang biasanya i'rab ni. Al-Uqbari kan, Abul Baqa Al-Uqbari. Wa ghairuhu, dan juga ulama selain daripada dia. So dia kata min anna, min ni tafsir kepada ma, iaitu annal istiqrara. Analis istiqrara. Perkataan istaqarra yastaqirun istiqrar kan? So makna dia sebenarnya ialah adamu taharruki, yang untuk sini. Yang untuk sini makna tak bergerak. Arsh tu tak bergerak. Ada di depan Sulaiman tak bergerak. Bukan nak sebut di situ masalah wujud. La mutlaqul wujudi. Kalau wujud ni hak ni. Dan juga husul kan? Salah ada satu sini. Husul. Wal husuli. La mutlaqul wujudi wal
usuli. Yang ni kalau kita tukar masdar, sini jadi qaun. Ini jadi istiqrar. Ini jadi subut. Ini jadi husul. Yang ni jadi wujud. So dia ambil yang sini kan, wujud dan juga hasalah sini husul. Jadi qaun di sini fahuwa qaunun khasun. Yang kita ni semua ni kita panggil kewujudan kan, exist. Qaun. Perkataan kainun ka, mustaqirrun ka, sabitun, hasilun, maujudun ni semua qaun. Tapi qaun yang amun. Tapi kalau qaun tadi, kalau makna yang lain, makna yang spesifik, itu makna qaunun khasun kan? Khusus. Sedangkan kalau muta'alliq ni yang kita nak ialah qaun am. Masuk qaun di sini fi'il lah, kita kata fi'il yang khusus. So, kalau fi'il yang khusus tak boleh. Kalau fi'il yang am tu barulah boleh jadi muta'allaq kepada zaraf dan jar dengan majrur. Tempat yang ketiga, wajib kita buang hazaf muta'allaq bagi jar majrur dan zaraf. Iaitu bila berlakunya ayyaqa, bila terletak dia sebagai silah. Bila dia terletak sebagai silah. Maknanya jar majrur dengan zarah jadi silah kepada isim mausul. Maknanya kalau ada allazi lah allazi dan seumpamanya lah, allazi ke, man ke, ma ke yang bermakna allazi. Kemudian kita ada zaraf kan, allazi indahu contohnya kan. Sedangkan kita kata kalau selepas allazi ni, selepas allazi wajib apa? Wajib jumlah. Wajib ayat. Dan jumlah inilah silah. Jadi silah tu sebenarnya wajib jumlah. Sedangkan jar dengan majrur ni ataupun zaraf ni dia tak cukup kan? Tak cukup jumlah. Sebab dia kena bergantung dengan orang je. Ada saya pernah ditanya sekali, Ustaz, kenapa sini alladhi indahu kan? Lamalah dulu. So alladhi indahu makna silah, sedangkan kita kata sini jumlah kan? Contohnya, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu. Walahu yakni Allah Subhanahu wa taala memiliki apa yang di langit, man fis samawati wal ardh, yakni mulkan. Wa man indahu, yakni malaikat. Al malaikat mubtada wa khabaruhu la yastakbiruna. So yang ni refer kepada malaikat. Yang ni refer kepada kerajaan. Kan? Kingdom of God lah. Kingdom of Allah di langit. So yang di sisi Allah ni, itu malaikat ni dia tak takabur lah. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiruna. Tak letih. So buat ibadat tu tak letih. So mereka tak takabur daripada beribadat, mereka sentiasa beribadat dan tak letih pun beribadat. So yang kitanya mana kita nak kata ni? Kita nak kata silah sebelah dia tu. So kena tambah jadi man yujad indahu, ataupun boleh hubung perkataan kana yakunu. Hubung apa-apa yang sesuai. So sini akan jadi man yujad, man yujadu. So man yakunu. Allah memiliki yang ada di sisinya, iaitu malaikat. Kenapa dia tak buat untuk yang ni? Buat yang ni aja. Walau man fis sama ayyakunu, boleh jugalah, sama je. So sini man fis sama, katanya sebelum man tu masukkan yakunu ataupun yujad. Wa man indahu wa man sabata, boleh juga. So maknanya bolehlah dua-dua ni, boleh apa-apa pun. Yang ni perkataan kita sini ni, masukkan sini. Sebelum ni. Sebab ni kan, ni apa ni kita panggil isim mausul. So man ni isim mausul. Yang bermakna allazi, yang. So dia perlukan ayat lengkap sebelum dia.
Dan ini jar majrur, kita ada jar majrur sini. Hanya jar majrur dan juga zaraf kan. So mestilah bermuta'alliq dengan something. So kalau kita kata yakunu sini, so ini pun dah fi'il kan. Jadilah jumlah. Ar-rabi', yang keempat, wajib dihazafkan. Ayaqa, kedua-duanya terletak sebagai khabar dalam ayat. Kedua-duanya jatuh, maknanya terletak sebagai khabar. Zaraf ataupun jar majrur tadi. Yang ni yang contoh yang pertama saya bagi tadi. Zaidun indaka kan. Zaid berada di sisi kamu ataupun Zaid fiddar. Zaid duduk dalam rumah. So kita pun Melayu terjemah berada kan. So berada dalam kalam Arab ni tidak boleh dizahirkan. Zaid berada di sisi kamu. Zaid berada di rumah. Wajib dihazafkan. So, kalau muta'alliq nak tulis lengkap, Zaidun kainun indaka. Zaidun mawjudun fiddari. So, sekarang ni, yang ni wajib dihazafkan. Sebab apa? Sebab ini jadi khabar. Khabar. So, kalau status dia tu sebagai khabar, artinya wajib dihazafkan dia punya muta'allaq dia. Warubbama zahara. So, kadang-kadang dizahirkan. Menjelma, nampak. Rubbama zahara. Nampak muta'allaq tu, kainu mawjud tu. Fi darurati, dalam darurah. Dalam darurah syair. So, dalam kes syair dia dah imbang syair tu, terpaksa letakkan benda tu. Contohnya, laka al-izzu. Izzu mana kemegahan. So, kamu memiliki kemegahan. In maulaka azza. Jika maula sini, yutlaqu alal ma'bud bihaqqin wa alal abdi wa alal sayyid. Wa murad huna al-halif. Penolonglah. Maknanya orang masa kita berperang-perang tu halif kita. Penyokong kita. So, qabilah ni antara qabilah. So, qabilah ni sokong kita kan. Itu sebagai maula kita. So, dia kata kamu memiliki kemegahan. Jika penolong kamu tu, qabilah satu lagi tu, azza, kuat, maka kuatlah kamu. So, jawab kepada in maula azza ni dihazafkan. Jika penyokong kamu kuat, maka kamu pun kuat. Azasta. So, kamu akan kuat. Wa in yahun, kalau dia lemah, kalau maula tu lemah, fa anta lada buhati al-huni kainu. Maka kamu di sisi al-buhbah, al-maksud biha huna wast. Di pertengahan. Kamu di pertengahan. Kamu di tengah-tengah lah. Lada wasti. Sebab antara kamu akan berada, lada tu, berada di sisi pertengahan lah. Wasti, lada wasti, al-hun. Kelemahan. So, kalau dia lemah, mana kamu duduk dalam daerah kelemahan. Asalnya, kainu berada. Fa'anta kainu. Fa'anta kainu. Sinilah sepatutnya duduk. So, maksud dia sinilah. Atas ni kena bubuh kahin. Jadi kahin ni sepatutnya tak ada lah kan. Sebab sini, kamu berada ni. Maksudnya kamu berada di sisi kan. Mana boleh kalau, sebab lada ni jadi khabar. Ini mubtada. So, zaraf ni kan zaraf. Zaraf yang berfungsi sebagai khabar, wajib dihazafkan kain dia. Wa fi syarh ibni Ya'isha. Dalam syarah Ibnu Ya'ish. Mana tak tahu dia ambil syarah Ibnu Ya'ish. Syarah mufassal dia ke mana tak tahu. Tengok mufassal tak ada. Ini syarah mufassal dia tahu. Wan nas huna mulakhas. Dia sebut awal lagi dalam jilid pertama bab mubtada khabar. Ketika dia membahaskan tentang kalau khabar tu jenis istaqarra, kalau dihazafkan macam mana. Jilid yang pertama muka surat
211. Kalau kitab saya lah. So, untuk yang ni dia kata muta'alluquz zaraf al-waqi' khabaran. Muta'allaq ni mana kainun tadi kepada zaraf yang terletak sebagai khabar, macam ni kes ni, Pak Anta ni kan. Sarraha Ibnu Jinni. Maka Ibnu Jinni dia kata dia dengan jelas menyebut tentang keharusan bijawazi izharihi. Boleh kita sebut. Boleh kita sebut, mana boleh kita zahirkan. Zaidun indaka, boleh sebut Zaidun mawjudun indaka. Zaidun kainun indaka. So kata Ibnu Yaish lagi, wa indi, di sisi aku, itu Ibnu Jinni kata. Dia kata Ibnu Jinni kata boleh kan. Tapi Ibnu Yaish kata di sisi aku, annahu idza huzifa, kalau dihazafkan, ka ini, maujud ni kita hazafkan, wa nuqila dhamiruhu ila zaraf. Dia kainun kan dia ada dhamir yang tu huwa kan. Zaidun kainun iaitu huwa indaka. So dhamir itu kita transfer kepada inda. Wa nuqila dhamiruhu ila zaraf. Masuk dalam tu. Macam yang kita hurai sebelum ni lah. Wa nuqila dhamiruhu ila zaraf. Kalau macam ni, kalau kes macam ni boleh transfer ni, lam yajuz. Tak boleh dizahirkan. La yajuz izharuhu. Sebab apa? Li'annahu qad sara aslan marfudan. Karena dia telah menjadi asal yang marfud, yang ditolak. Kainun tu kan asal. Maksudnya dia tu kan khabar. So bila dia pindahkan dhamir dia kepada zaraf, dia dah kehilangan dhamir. So sekarang ni dia tak boleh dizahirkan lagi. Sebab tu dia kata aslan marfudan. Ditolak untuk dijelmakan. Dan tempat dia tu dah diganti oleh zaraf. Fa'amma in zakartahu awalan, kamu sebut istaqarra. Zaidun istaqarra indaka. Zaid berada di sisi kamu. Fala yamna'u minhu mani'. So di kala itu tidak ada halangan. Maksud dia, kalau awal-awal lagi kita sebut istaqarra dan perkataan seumpama dia, kalau kita sebut awal-awal lagi sebelum zaraf ke ataupun sebelum jar majrurnya, maka dhamir tu tak berlaku transfer. Sebab dhamir tu ada dalam fi'il. Jadi boleh saja sebut muta'allaq zaraf kan. Tapi kalau tak disebut ataupun disebut lewat, artinya maknanya di tempat sebelum zaraf tu tak ada dia kan. Artinya telah berlaku perpindahan dhamir. So bila berlaku perpindahan dhamir, maka di kala itu tidak boleh sebut. Maksudnya di sisi Ibnu Yaish ada dua keadaan lah. Tapi Ibnu Hisham kata kaedah ni tak ada orang sebut pun. Begitu. So kalau sebut sini okey lah, dia kata kalau sebut, mana dhamir ada sini kan. Dhamir tu masih duduk sini. Kalau sebut okey lah. So mana kalau sebut awal, dhamir duduk sini. Dhamir duduk sini. So bila dhamir duduk sini, so tak ada persoalan lah dia tu ditransfer ke sini kan. Jadi bolehlah sebut dia sebab ada dia sekali dengan dhamir dia. Tapi kalau kita alih Zaidun indaka istaqarra, kita alih kan. So maknanya sini akan kosong kan. Seolah macam dhamir dia tu telah ditransfer ke sini kan. So di kala tu dia kata tidak boleh dizahirkan. Ini tak boleh dizahirkan. So kata Ibn Hisham, wa huwa gharibun, pelik ni. Apa yang dikemukakan oleh Ibn Yaish pelik. Tidak muafaqah dengan ulama lain. Al-Khamis yang kelima, tempat yang wajib dihazafkan. An yarfa'a al-isma az-zahira. Kalau jar dengan majrur itu boleh berfungsi sebagai fi'il
yang boleh merafa'kan isim zahir. Maknanya isim zahir ni akan jadi fa'il dia lah. Jar dengan majrur ataupun zarah ni, dia boleh berfungsi sebagai fi'il kan? So dia boleh merafa'kan isim lah artinya. Merafa'kan isim. So dikala tu wajib dihazafkan. Contohnya, afillahi syakkun. Adakah pada Allah ini adanya keraguan? So ayat dia sepatutnya jadi macam mana tu? Nombor 6. Ayat dia sepatutnya asabata fillahi syakkun al-khamis an yarfa'a isma zahir. Dia merafa'kan isim zahir. Asabata fillahi syakkun. So ni muta'alliq dia kan? Tak dizahirkan. So sekarang ni muta'alliq dia dihazafkan, dia yang ganti. So bila yang ganti maknanya dia yang fi'il. So ini dirafa'kan, ini jadi fa'il dia. So kalau dia boleh berfungsi sebagai fi'il, maka dikala itu wajib dihazafkan di sini. Au kasayyibin minas sama'i fihi zulumat. Ini pun sama juga. Yang ni kita dah jelaskan dah sini. Yang ni lah pula. Terus sini minas sama'i fihi zulumat. So sebelum minas sama' tu adalah perkataannya. Indaka yang ni kan. Ai takdir dia kainu. Yang ni okey dah, yang ni tak, yang ni fihi zulumat. Ini istaqarra fihi az-zulumat. So bubuh sini istaqarra fihi az-zulumat. Ataupun dia kata tadi, ataupun hujan yang turun daripada langit. Munafik itu duduk dalam hujan yang turun daripada langit. Munafik itu duduk mana? Kegelapan tu duduk padanya kan? Au wa nahwu a'indaka zaidun. Kat sini, a'indaka zaidun. Ada soalan situ. Artinya astaqarra. Kalau ada dua hamzah kita pakai satu je. Sini kalau ada istaqarra, so guna satu je. Astaqarra. Astaqarra indaka zaidun. Adakah Zaid berada di sisi kamu? Istaqarra itu juga makna berada kan? So istaqarra yang wajib dihazafkan kerana inda tadi dia sekarang ni berperanan sebagai fi'il. Sebab istaqarra dihazafkan dia ambil sebagai fi'il dia. So Zaid ni jadi fa'il dia. Yang ni yajuzu fil marfu'. So dua-dua lah boleh i'rab ni. Macam dia kata wa ma fid dari zaidun al-ibtidaiyah wal fa'iliyah boleh. Wa ya arjah. So dua-dua boleh i'rab. Tadi saya duk fikir-fikir kenapa dia pakai yang ni aja kan. Pakai satu i'rab saja, fa'il sebagai fa'il, mubtada tak boleh kan. Yang ni syakkun tak boleh kan mubtada. So dia kata boleh dua-dua. Al-ibtidaiyah pun boleh, maknanya mubtada boleh syakkun ni. Kemudian fa'il pun boleh. Cuma dia kata rajihnya fa'il. Lianna asal adami taqdim wa ta'khir. Kembali kepada asal kita tadi kan. Asal kaedah di depan. Tidak ada taqdim dan ta'khir. So kalau kita buat ni fillah ni sebagai fi'il, ini jadi fa'il. Tapi kalau kita buat ini mubtada, so maknanya kita pindah tempat. Mana nak yang pindah tempat dengan yang original. So original lah. Lebih pakai. Okay. Wallahu a'lam bis-shawab.